warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk kita menyambung lagi kuliah pengajian kita, iaitu kitab Risalatul Tauhid yang tertangguh 2 bulan. Baik. Yang saya hormati pengasas juga model Ustaz Jafri Mahmudi dan seluruh ahli dan kuasa yang terlibat dalam menjayakan perjalanan program sekolah ini, dan seterusnya yang amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, adik-adik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung muka surat yang ke-12, kitab Jawi. Betul? Kehilanglah kitab. Ada lagi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, maka bagi Tuhan ada banyak nama-nama yang molek, al-asma'ul husna, dan sifat-sifat yang maha besar dan yang maha tinggi. Nama Tuhan yang lebih masyhur di antara segala nama-namanya ialah Allah. Disebut lafzul jalalah, lafaz yang maha besar. Maka yang lain daripada ini diketahui daripada Quran dan hadis. Semuanya itu masyhur di sisi orang Islam. Sebahagian daripadanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Baik, kita masuk kenyataan yang ketiga. Sebelum ni kenyataan yang pertama dan yang kedua. Kenyataan yang pertama, dia nak cerita tentang akal dulu. Maknanya akal orang yang cerdas, yang waraslah, akal yang elok. Maka dia akan memikir bahawa takkan tak ada Tuhan yang mencipta segala-gala ni. Takkan dia jadi sendiri, mana boleh jadi sendiri. Mesti ada yang menjadikan. Kan?
Kemudian kenyataan yang kedua, dia nak membuktikan bahawa alam inilah Tuhan yang jadikan, menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam. Kemudian masuk kenyataan yang ketiga ni, sampai kepada mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Jadi kita dah fikir ngakal, alam seelok-elok alam ni takkan tak ada siapa yang buat, mesti ada yang ciptanya. Jadi siapa yang ciptanya? Maka yang ni kita nak kenal siapa Tuhan, siapa Allah. Dan cara nak kenal Allah Ta'ala itu dengan mengetahui sifat-sifatnya. Kita tak boleh tahu zatnya. Okey, beza zat dan sifat. Zat tu diri Tuhan. Ada pun sifat yang duduk pada zat Tuhan. Jadi kita kadar boleh mengaji mengenal sifat. Ada pun zat kita tak tahu. Zat kita tak boleh bicara lah, tak boleh cakap Allah tu tinggi badan dia, tak boleh. Kata-kata begini merosakkan akidah. Kalau dia buat main-main, jadi kufur akan ia dari segi akidah, jadi kafir dia. Tak boleh buat gurau-gurau dalam bab ni. Kemudian kita nak bicaranya tentang sifat. Dengan mengenal Allah itu dengan mengetahui sifat-sifatnya. Apa beza kenal dengan tahu? Kenal lain, tahu lain. Tahu ni tahu je lah. Kalau tahu, kafir pun tahu. Nah, kita tanya Acong Mutusami, tak payah kata Acong Mutusami, Lee Kuan Eng tahu kan? Contohlah nah. Kita tanya makna orang bukan Islam, tanya kafir, tanya dia itu tuan orang Islam apa nama, tanya dia boleh jawab tak? Dia jawab, semua akan jawab, kata itu namanya Allah lah, dia kata. Tapi pelat sikit lah nah, sebab dia apek nah. Tapi dia boleh jawab. Tak payah kata yang Melayu Islam, Cina kafir boleh jawab. Kalau tanya siapa nama Tuhan orang Islam, dia boleh jawab. Tapi kita tanya pula, dah Allah tu macam mana sifat? Dia jawab boleh. Dia kata, ayah itu saya mana tahu, itu you tanya punya ustaz mah, dia kata. Betul tak? Kita tanya orang Melayu Islam pula kan? Contoh namanya Mujahid, contohlah. Tak kata siapa-siapa, contoh nama dia lah, orang Islam lah. Kita tanya, Jahid, kita hit bagi hit je lah, nama pendek dia. Hit, Tuhan orang Islam nama apa? Allah lah, dia kata. Betul lah dia jawab Allah. Atau kita tanya pula, dah sifat-sifat Allah macam mana? Ayah, itu saya tak tahu. Dia pun ayah juga. Maknanya dia pun tak tahu juga. Contoh, dia pun tak tahu sifat Allah. Dah apa beza dia dengan apek Cina dan kafir tadi? Jadi sama kat kita. Kalau kita kadar tahu nama Allah je, semua tahu, tak payah kata kita yang ngaji Al-Faizin ni ngaji mana pun tak ngaji, yang duduk mak rempit pun tahu nama Allah. Betul tak? Dia tengah racing, kita pun kejar agak laju gak motor kita, duduk sebelah motor dia. Kita tanya, nama Tuhan orang Islam apa dia? Allah. Dia perih motor. Nah, tapi dia boleh jawab Allah. Makna ceritanya dia pun tahu Allah. Tapi kita tanya sifat Allah, boleh jawab? Mak rempit. Tak boleh. Dah, kalau kita yang duduk pergi balik masjid, sekadar tahu nama Allah, tanya sifat tak tahu, baru sama seri dengan mak rempit dah, maknanya kita belum kenal. Itu baru namanya tahu. Tahu tak nak sekadar tahu, kita nak sampai ke tahap kenal. Macam tahu ni macam ni. Saya katalah contoh, saya baru je kuliah sini contoh kan. Masa tu first time. Jadi orang tak kenal lagi saya, orang cuma tahu je. Tahu sebab tengok dekat poster ada gambar. Oh, malam ni ada kuliah. Ustaz nama apa dah? Syakir kata. Dia tahu gitu dia dah. Kan? Dia pun tengok muka kata leh ni. Kan? Contoh. Jadi dia tahu je. Tapi tanya lebih tak boleh jawab. Kita tanya, ustaz dah kahwin belum? Mana aku tahu? Tengok dari segi muka macam nak tambah lagi. Dia tengok muka gitu je lah, tapi dia tak kenal. Dia tahu je. Dia tanya, ustaz duduk mana? Tahu lah aku. Dia kadar tahu ustaz tu kuliah malam ni, ceramah malam ni, tapi dia tak kenal. Siapa yang kenal? Yang kenal anak murid ustaz. Kebetulan anak murid ustaz tu ikut nak tolong niaga barang. Jadi kita tanya dia,
Tanya dia, ustaz kahwin belum? Kahwin dah. Kahwin dah, tapi belum 4, belum 3 dia kata. Dah 1, yang belum 3. Dia kata, lepas tu duduk mana ustaz? Ustaz duduk sini Beruah Perak. Asal Selangor gini-gini. Dia boleh cerita satu-satu. Anak baru seorang, dia cerita panjang. Kenapa dia boleh cerita satu-satu sifat ustaz tu? Sebab dia kenal. Tapi tak apalah, itu bahagian kita dunia. Dah kita dengan Allah Ta'ala macam mana? Takkan kita sekadar tahu je nama Allah. Dan bahagian kenal sifat ni, tak kerti. Tak kerti. Kalau macam tadi, boleh tahan tak kenal saya sebab kita baru bertemu. Tapi kalau kita tak kenal Allah, persoalannya adakah baru semalam kita masuk Islam? Apa tu? Cik T. Sudah masuk dalam kain ni ya. Dia nak dengar kuliah ke ni? Dia nak kenal Allah ke? Kan? Kita ni. Tak apalah. Ada datang? Mana? Belakang tu. Sudah. Dengan saya tak kuliah lagi. Tak ada. Ada? Tu sebelum tuan-tuan lompat, saya lompat dulu. Dia tahu kuliah atas meja ni dah ada ni. Baik. Tak apa. Baik. Mana dah tadi? Hilang dah idea. Tadi itulah. Jadi kita kena kenal Allah. Kenal Allah membezakan kita antara orang Islam dan juga orang kafir. Itulah beza dia. Kalau setakat yang lain sama, mata sama, hidung sama, mulut sama, kepala sama, semua sama. Bezakan adalah akidah. Akidah. Macam mana, apa makna akidah? Makna akidah mengenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan itulah yang dipanggil sebagai orang yang beriman. Maka orang yang tak kenal Tuhan itulah yang disebut sebagai jahil, akhirnya menjadi kafir akan ia. Kafir tu kafir. Kan? Kita kafir kapiak. Bahasa Arabnya kafir. Ada seorang kawan ustaz, dia ceramah derah. Dia kata kapiak gitu. Jadi orang marah sampai kena tahan dengan polis. Lain kali lepas ceramah tu disebut macam gini lah. Kita jangan jadi kafir, dia kata. Orang nampak lembut sikit. Padahal sama je. Kan? Kafir ni apa nama makna dia adalah tutup. Kafir tu makna tutup. Kenapa disebut orang yang kafir? Yakni orang yang tutup. Tutup apa dia? Tutup hatinya daripada menerima Islam, menerima Allah. Menerima iman tu. Itu dipanggil kafir. Sebab tu kita jangan tutup hati kita. Buka. Maknanya kebenaran biar dia masuk. Dia kebenaran ni umpamanya macam cahaya matahari. Macam cahaya matahari. Dan kalau rumah kita tutup habis, pintu tingkap dengan langsir-langsir semua tutup, dan macam mana cahaya nak masuk? Tu yang akhirnya rumah jadi gelap. Begitu juga hati kita ibarat rumah tu. Kalau hati kita tutup habis dengan tingkap-tingkap, pintu apa semua, cahaya Islam tak boleh masuk. Bila cahaya Islam tak boleh masuk, hati jadi gelap. Bila hati jadi gelap, jadi sombong, jadi jahat. Jadi orang tegur pun tak nak dengar. Kan? Tapi buka hati, biar cahaya boleh masuk. Yang ni cahaya Islam. Tapi masuk buka hati tu maknanya kita mendengar nasihat. Bukan segi buka baju gini pula. Dia kata nak buka hati. Itu buka hati. Mengong namanya. Baik. Kata musannif pengarang kitab ni, maka bagi Tuhan ada banyak nama. Jadi yang pertama sekali, kita sebelum kenal sifat-sifatnya yang lain, kita kenal nama dulu. Tak kenal maka tak cinta. Itu bukan ayat jiwang. Kita salah faham, guna duk buat ayat jiwang. Itu kan ayat jiwang. Itu sebenarnya ayat tasawuf. Ayat ulama-ulama yang mengatakan tak kenal maka tak cinta. Artinya kalau mu tak kenal Allah, maka mu tak cinta pada Allah. Tak kenal Rasulullah, maka tak cinta Rasulullah.
tak kenal Islam, maka tidak akan cinta pada Islam. Tu sebenarnya, itu yang sebetulnya. Tapi kita nak buat ngorak awet. Tu nak. Jadi maka kita kenal nama tu. Maka bagi Tuhan ada banyak nama-nama yang molek. Molek tu maknanya baiklah. Al-asmaul husna. Al-asma tu jamak kepada al-ismu. Al-ismu satu nama. Al-asma'u itu maknanya nama-nama. Banyak nama lah, maknanya lebih daripada satu. Saya pun kat depan ni sebenarnya tak tenteram mana tak. Kaki ni duk risau tak. Tapi tak apalah, tawakal kepada Allah lah. Al-husna. Al-asma'ul husna. Al-husna asal kataan hasan. Hasan, al-hasnu, hasan artinya baik. Al-husna yang sangat baik, yang terbaik. Jadi al-asma'ul husna artinya nama-nama yang terbaik. Jadi maksud bila sebut nama-nama yang terbaik, artinya tak ada nama yang paling baik melainkan nama-nama ni. Nama-nama siapa ni? Nama-nama Allah. Kena pegang betul-betul. Jadi kalau nak kata nama apa paling terbaik, nama Allah dulu dalam 99 tu. Jadi sebab tu kalau nak buh nama anak, nama cucu ke apa, kalau nak nama yang terbaik, ambil daripada al-asmaul husna dulu. Itu paling tertinggi. Tapi kalau rasa tak nak buh nama tu, bukan sebab tak suka ke apa, tapi tak nak, tapi nak nama lain, boleh. Tapi jangan kata ada nama lain lebih terbaik daripada nama-nama Allah. Boleh rosak akidah. Jadi nama yang paling terbaik kena pegang dari sudut pegangan hati kita, itulah nama-nama Allah, al-asmaul husna. Selepas nama Allah paling terbaik, turun kepada nama-nama Nabi. Nama-nama Nabi, nama para Rasul. Kemudian nama para malaikat. Kemudian nama syurga. Lepas tu nama para sahabat. Lepas tu nama alim-alim ulama. Tak apalah. Ni buh nama artis dulu. Tu tak kena. Buh nama anak Shahrukh Khan. Muka tak ada sebiji, muka Hindustan. Muka penyek gitu, Shahrukh Khan. Allah Akbar. Buh nama sahabat lah. Buh nama alim ulama, nama tok guru, nama nabi-nabi. Sedap apa? Dia kata nama orang tua. Memanglah dah masa budak, dah tua, nama tua gak lah. Dah masa kecil, muda, nama tak kira, nama apa pun muda gak. Kita subuh nama Zakaria. Dia kata, Zakaria nama orang tua, dia kata. Dah masa tua memang tua lah. Dan kalau nama John pun kalau tua juga John. Ada pula kira nama orang tua. Apa benda. Kan nama Nabi tu. Dan sifat-sifat yang maha besar. Dan yang maha tinggi. Sifat Allah yang maha besar. Maksud maha besar bukan saiznya besar. Jangan gigi salah faham. Dia kata Allah gemuk bukan dari segi saiz. Maksud besar ni maknanya dalam hati kita ni paling besar sekali Allah. Paling penting sekali Allah dalam hati kita. Tu maksud paling besar. Maknanya dalam segala hal tidak ada yang paling aku besarkan. Besar-besar ni kita maksudkan dengan makna kata megah lah. Rasa besar, kita rasa hebat, macam tu. Jadi yang paling besar dan paling hebat dalam hati itu Allah. Yang tu yang paling kita agungkan, yang paling kita muliakan, yang paling kita besarkan. Maksud besarkan, kita dahulukan. Jadi jangan sebut kat mulut je, ya Allah lah paling besar, Allah maha besar. Tapi dari segi perbuatan, tiba-tiba yang kita besarkan pangkat, jawatan, ataupun kerja lain dan sebagainya. Jadi bila azan, semayang. Besarkan Allah, dahulukan Allah. Melainkan ada hal-hal emergency yang tertentu yang dimaaf oleh syarak. Ini main senar robik sampai sanggup tangguh semayang. 1, 2, orang semayang azan. Dia 1, 2 ke benda? Nampak? Ambil TV hempuk atas kepala. Bukan benda. Dah macam mana kata Allahu Akbar, Allah maha besar. Kalau Allah maha besar, mu dulukan Allah lah. Tu maksud akbar. Akbar ni asal kataannya kabir. Kabir tu makna besar. Akbar isim tafdil. Maknanya melampau besar, yang paling besar. Dalam hati kita. Bila kita pegang Allah paling besar dalam hati kita, maka yang lain akan jadi kecil. Lain jadi kecil.
pangkat jadi kecil, jawatan jadi kecil, apa pun semua jadi kecil. Bila jadi kecil, tidak menjadi masalah pada kita. Nak? Yang hari ni kita risau dengan duit ringgit kita, sebab kita menganggap duit ringgit tu besar. Cuba kita nampak Allah tu yang maha besar, maka duit ringgit akan jadi kecil pada kita. Bila jadi kecil, lalu tabung, relax je lah bubuk. Nah, ni keluar poket tengok 50. Silap dia kata. Masuk balik. Dia tengok, RM1. Patut rasa ada siling tadi. Masuk pula RM1. Tengok sebab tadi rasa ada siling. Tengok keluar siling. 50 sen. Benda 50 sen. Sebab apa dia jadi gitu? Sebab dia nampak duit tu besar. Kalau orang nampak Allah yang maha besar, duit jadi kecil. Saidina Uthman ibni Affan waktu di Madinah, satu peristiwa berlaku di mana berlaku kemarau panjang. Bila berlaku kemarau panjang, air tak ada. Kebetulan Allah buat ada satu telaga tu je ada air, melimpah-limpah pula tu air ni. Tapi telaga tu milik Yahudi, nama Rauma. Milik orang Yahudi. Jadi bila orang Islam nak pergi ambil air dekat telaga dia jual mahal. Dia jual mahal. Bila jual mahal, orang Islam ni susah-susah. Kebanyakannya masa asabiquna awalun, masa permulaan Islam, ramai orang Islam ni keadaannya susah. Jadi bila nak beli tu jadi sian lah, tak ada duit nak bayar apa sebagainya. Jadi sampai tak minum air, susah lah. Jadi ngadu ke Nabi. Nabi pun berkata kepada semua sahabat, siapa yang boleh tolong beli telaga ni, siapa yang boleh beli telaga ni, maka ganjaran syurga Allah berikan pada dia. Sahabat dia dah tak ingat dah cerita saya macam gini. Sahabat kacau betul ni. So, kita standby je. Papa kita lari ramai-ramai. Apa tadi dah? Mana dah? Telaga tadilah. Jadi bangun Saidina Uthman. Dia sahabat ni dia lain macam. Bila dengar syurga, memang lompatlah dia. Kita dengar tikus lompat. Sahabat dengar syurga lompat terus bangun Saidina Uthman. Dia kata, ana ya Rasulullah, biar saya yang beli. Saidina Uthman pun beli. Jadi pergi jumpa tokek telaga tu, mintalah nak beli. Dia kata, mana boleh aku jual? Kalau aku jual, aku nak berniaga apa? Habis aku tak ada duit dah. Bincang. Tapi Saidina Uthman ni dia jenis pandai pujuk. Sebab Saidina Uthman ni sifatnya lembut. Jadi dia pun pujuk. Akhirnya ginilah, saya beli separuh. Maknanya kita bahagi dua begini. Hari ni hang punya, esok aku punya, lusa hang gili-gili gitu. Boleh tak? Okey, batuan nak beli berapa ni? Ikut pada nak jual. Akhirnya Yahudi tu jenis tamak, dia jual, kalau setengah riwayat menyebut hampir kat 1 juta dirham. Tapi Saidina Uthman ni orang yang sangat kaya. Allah beri pada dia. Sebab tu kadang-kadang ada kelebihan Allah bagi seseorang tu kaya dengan tujuan untuk tolong Islam, bukan kaya untuk nak tunjuk-tunjuk kat orang ataupun nak belagak, nak rasa hebat dengan kekayaan diri. Tak, sebenarnya untuk agama. Seperti mana Allah buat pada Saidina Uthman, Abdul Rahman bin Auf. Jadi Saidina Uthman pun beli. Jadi Saidina Uthman kata, time aku punya telaga ni jadi milik aku, hangpa nak ambil air, ambil lah. Tak ada 1 sen pun aku tak minta bayar, free. Jadi semua orang Islam pun pakat ambil air time Saidina Uthman punya telaga. Tak payah kata orang Islam, yang orang bukan Islam pun ambil juga, ambil air. Esoknya bila turn Yahudi tu, tak ada siapa pergi ambil, seorang pun tak ada beratur. Lama dia kata macam mana ni. Akhirnya dia rugi sebab duit dia tak masuk. Last sekali sakit hati agaknya macam mana, dia pun kata, Uthman, ambil semua lah sekali. Akhirnya Saidina Uthman beli telaga tu semua sekali jadi milik orang Islam, habis. Jadi Saidina Uthman sanggup korbankan hartanya untuk Islam. Hari ni Allah buat Saidina Uthman orang paling kaya atas dunia, walaupun jasadnya sudah tidak ada. Pergi dekat Mekah, Madinah, masih lagi sekarang ada hotel Saidina Uthman, masih lagi akaun banknya pun masih lagi ada, dan duit sentiasa masuk. Dan tanah milik Saidina Uthman yang ada telaga dengan ada kebun kurma, Arab Saudi jaga, di mana hasil jualan kurma tu semua Arab Saudi jual, ekspor kepada luar, dan duit hasil untung tu diberi kepada fakir miskin dengan anak-anak yatim.
Hasil daripada milik Sayyidina Uthman. Jadi bayang pahala banyak mana Sayyidina Uthman sampai sekarang. Nampak? Sebab apa? Sebab dia sanggup korban untuk agama Allah, lebih-lebih lagi bagi kepada dia, sangat hebat kan. Tu sebab apa jadi begitu? Sebab dia kenal Allah, dia tahu Allah Maha Kaya kan. Nah, aku risau benda kan. Lepas tu ada satu video orang hantar kat saya. Ada seorang jenis bagi talk ni, ceramah, tapi bukan ustaz, dia jenis orang bisnes lah. Dia ajar orang macam mana nak tarik duit, macam mana nak tarik rezeki. Mula-mula saya malas agak nak tengok, tapi bila tengok dia cakap tu jadi rasa berkesan juga. Walaupun dia bukan seorang ulama, bukan seorang tok guru, bukan seorang ustaz, tapi apa dia kata betul juga. Nah, di atas pentah tu kopiah tak pakai apa, dia orang biasalah. Nah, tapi dia cerita macam mana dia jana pendapatan, macam mana rezeki senang masuk. Dia kata, tuan-tuan kena faham dulu duit tu apa dia kata. Kena kenal duit. Duit ni apa? Dia kata, duit ni makhluk. Makhlukun. Bila sebut makhluk, apa yang kita faham? Ni tu. Dia tanya audiens semualah. Apa yang kita faham bila sebut duit ini makhluk? Bila sebut duit ini makhluk, apa makna makhluk? Makhluk yang kena cipta, dia kata. Jadi bila sebut makhluk ni yang kena cipta, maknanya mafhum mukhalafah, makna sebaliknya pasti ada yang mencipta. Kita faham gitu. Bila ada yang kena cipta, pasti ada yang mencipta. Dia mesti ada lawan dia begitu. Nah, ada tombol, ada kunci. Nah, ada yang kena cipta, ada yang mencipta. Jadi bila kita faham duit itu kena cipta, pastilah maknanya ada yang menciptanya. Siapa yang menciptanya? Allah. Itu beza orang Islam dengan orang kafir. Kalau orang kafir jawab benda cipta duit, bisnes. Betul tak? Sebab tu kita hari ni teracun dengan dakwah barat, dakwah kafir. Kita faham nak jana pendapatan bisnes, nak jana pendapatan niaga gini. Kita nampak daripada bisnes hasilkan duit. Tapi pada orang beriman faham duit itu makhluk, yang cipta makhluk, yang cipta duit Allah, bukan bisnes, bukan apa, Allah. Itu yang dimaksudkan mendahulukan Allah, membesarkan Allah. Nampak? Dia kata bila kita nampak Allah yang mencipta, maka barulah hati kita berpaut kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Minta kepada Allah. Ni selama ni kita minta kepada siapa? Minta pada makhluk, minta kepada orang ni, minta gini. Sebab kita tak nampak Allah yang maha besar. Ni yang dimaksudkan dengan maha besar. Maknanya biar nampak Allah dulu. Yang lain nampak kecil, Allah dulu kita nampak. Sebab Allah maha besar dalam hati kita. Jadi kita pandang Allah. Lepas tu dia buat contoh, dia buat qiyas. Dia kata contoh ginilah tuan-tuan. Dia kata, katalah hari ni saya jadi pengemis, dia kata. Laki itulah dalam video tu, duduk atas pentah ni, dia bagi talk. Dia kata hari ni saya nak jadi pengemis, jadi saya nak meminta duit. Saya nak cuma memerlukan RM10 sahaja. Siapa dalam dewan ni boleh bagi kat saya RM10 dengan ikhlas, yang dia yakin bahawa Allah yang bagi dia rezeki dan Allah yang akan jamin rezeki dia. Siapa boleh bagi kat saya RM10? Nah, dengan yakin kepada Allah, rezeki datang daripada Allah. Siapa boleh bagi? Dalam dia kata siapa boleh bagi tu, bangun seorang-seorang audien, bagi kat dia 10. Ada yang bagi lebih, 50 pun ada bagi. Padahal tadi dia kata dia nak 10 je. Dia bagi. Lah kali sampai banyak kat tangan dia, sampai jatuh duit. Dia kata dah. Tuan-tuan bagi ni ikhlas sungguh ke ni? Saya tak pulang balik ni, saya ambil terus ni, dia kata. Nah, dia kata tak betul, kami semua ikhlas, dia kata. Nak kerana Allah. Dia pun pegang. Lepas tu dia tunjuk, tuan-tuan tengok, sudah terbukti apa yang saya katakan. Nah, bila kita yakin kepada Allah, saya minta kepada Allah berikan rezeki saya RM10, tapi Allah bagi kat tangan saya hari ni lebih daripada RM10. Dia nak tunjuk bukti yakin kepada Allah. Kan? Tu. Nampak tepat timing dia. Tabung pun masuk, nampak? Ada. Yakin pada Allah. Tu. Bukan saja cerita tadi tu. Dah planning dah kami berdua tadi ni. Jadi itu maksud Allah maha besar. Besarkan Allah dalam hati kita. Tak apalah yang lain berlebih kurang. Tapi sebab itulah bila kita pegang ni duit aku, ni harta aku, ni aku punya. Bila ada aku ni yang jadi rosak hati kita ni. Betul dah, memanglah duit kita. Tapi pandanglah siapa bagi rezeki ni? Allah.
Lepas tu kalau kita bagi ke jalan Allah, yang kita takut kenapa? Tapi bila kita bagi ke jalan yang bukan jalan Allah, kita berani pula, tak apa pula. Ada tak? Kita beli kereta mahal-mahal kat puluh ribu, sampai pergi buat hutang pun ada, riba pun riba lah dia kata. Nak beli rumah, padahal belum tentu rumah tu dibuat untuk akhirat. Belum tentu kereta kita gunakan untuk jalan agama. Tapi yang ni kita bagi infak untuk buat masjid, untuk buat sekolah agama, untuk ni. Dah tentu-tentu dah ni jalan akhirat. Tapi kita masih lagi takut, masih lagi risau dan sebagainya. Dia kenapa jadi gitu? Padahal pada barang dunia yang belum tentu dunia tu boleh tolong akhirat kita. Kita beli kereta, belum tentu kereta tu boleh tolong akhirat kita. Tapi yang tu kita berani keluar, kan? Tu. Jadi betul. Yang ni inilah tugas kita. Kita nak mengaji ilmu tauhid supaya hati kita membesarkan Allah. Bila besarkan Allah, yang lain jadi kecil. Kita tak risau apa dah. Ada. Atau ada seorang tok guru habis kuliah tu, biasalah ustaz-ustaz ni orang bagi sampul kan. Tok guru bagi sampul. Jadi AJK tu pun silap juga. Dia kata tok guru, ini sampul ni buat duit tambang, dia kata. Buat duit tambang. Tok guru tu pun keluar pen dia, tulis duit tambang, dal waw ya ta, duit ta mim tambang abang, tambang dia tulis tu. Kan, duit tambang. Itu simpan dalam poket. Zaman tu zaman 60-an lagi lah. Zaman naik beca, Grab tak ada lagi, Uber lagi tak ada. Kan, zaman naik beca gitu lah. Dah beca berapa kerat sangat tambang beca. Ada berapa sen ni. Nah, jadi bila tok guru tu naik beca sampai dah dekat rumah dia, time nak turun tu, tok guru tu bagi dengan sampul-sampul kepada tukang tarik beca tu. Tukang tarik beca tu buka sampul, tengok-tengok RM10. Zaman tu RM10 ni kira besar dah lah. Macam zaman kita ni 100 lah. Nah, RM10 tu besar. Tengok-tengok apa nama yang tukang tarik beca ni kata, RM10 banyak ya. Saya mana ada baki, tambang ni baru 60 sen je. Nah, ni RM10 banyak sangat ni. Kata tok guru tu, kata tadi depa pesan kata ni duit tambang. Jadi tak kira berapa pun duit tambang. Hang punya duit tambang. Nampak? Tu. Jadi apa pengajaran dia? Pengajaran dia, janganlah kata duit tambang. Nanti tak boleh guna untuk lain. Tak nak ceritanya, maknanya dia tak kisah. Padahal duit dia dah patutnya memanglah orang tu sebut je duit tambang, tapi bayar je lah 60 sen. Baki ambil kat dia lah. Tak, dia betul-betul jujur sangat. Dia tak kisah walaupun RM10, dia tak pandang tu RM10. Dia pandang tu rezeki orang tu, biar. Bagian dia ada rezeki dia. Ada. Ada seorang tok guru lagi lah. Apa yang dia dapat hari ni, dia habis hari ni. Apa yang dia dapat hari ni, dia habiskan hari ni. Contohlah katalah kita dapat duit hari ni 200 katakan. 200 tu dia habiskan hari ni juga. Banyak dia belanja. Tak, dia makan nasi je berapa ringgit, RM10, RM15 gitu habis. Lagi selebihnya masuk masjid terus. Duit dalam tabung. Dah, orang tanya dia, dah untuk esok macam mana? Dah, esok rezeki esok. Ini rezeki hari ni, dia kata. Untuk esok rezeki esok lah. Lepas tu orang tanya pula, dah kalau tak ada esok rezeki macam mana? Kalau tak ada rezeki, mati. Dah. Sebab Allah jamin dah, selagi hidup, selagi tu ada rezeki. Nampak? Tu dia punya yakin. Tapi tak apalah, dia tok wali, kita tok kuali. Nampak? Dia yakin sungguh, kita duk hangguk-hangguk, nampak kehangguk macam yakin. Nampak? Tapi takut juga. Tak kata tuan-tuan, saya pun sama. Tapi tak apa, pelan-pelan kita tambah keyakinan kita pada Allah. Mana tahu kita sampai ke tahap seperti mereka. Dan yang maha tinggi, maksud maha tinggi bukan Allah tu tinggi mendongak langit nak tengok. Tak, bukan maksud saya begitu. Tapi maksud tinggi yang paling tinggi. Maknanya tak ada siapa yang lagi tinggi darjat, pangkat, kedudukan melainkan Allah Ta'ala. Bukan kita meletakkan Allah berkedudukan, tak. Tapi maknanya kalau hang rasa hang hebat dah, baru jadi Perdana Menteri rasa hebat dah. No, Allah maha tinggi. Maksud begitu dah. Maknanya jangan rasa hebat. Tinggi mana pun jawatan kita, jangan rasa hebat. Sebab kita tak tahu. Kalau contoh kita belajar pandai, PhD 8 kali PhD. Hebat. Rambut sampai botak tengah. Kuat nak mengaji, bengkak kepala-kepala.
Nah, oh hebat, PhD 8 kali mengaji. Nah, tapi dia tak sebangga dengan kehebatan pandai, dia tak payah banggalah. Nah, hang tetap bodoh. PhD banyak mana pun tetap bodoh. Sebab apa saya kata tetap bodoh? Kalau hang cerdik sangat, kalau pandai sangat, nyatakan tarikh kematianmu. Siapa boleh? Nah, hebat macam mana para saintis ke kaji hebat tu, dia campur ni hidrogen, campur oksigen, campur nitrogen, campur apa macam-macam jen lah ada. Campur-campur pun meletup. Nah, mana pakar gila, saintis gila. Nah, memang hebat lah. Nah, hebat-hebat kita tanya. Soalan mudah, tak payah tarikh orang lain, tarikhmu. Bila mu mati? Dia boleh jawab? Tak boleh jawab. Tak payah kata tarikh mati, payah sangat. Dia kata senang sikit ada. Senang sikit. Berapa helai rambut atas kepala? Tak boleh jawab agak. Kalau botak tak acin lah. Saya tahu Ustaz, saya tak ada selai pun. Memang kamu botak licin. Ni ada rambut? Tanya. Tak boleh jawab. Tak payah kata rambut banyak sangat. Dia kata yang sikit ada sikit. Okey, berapa banyak gigi dalam mulut? Pernah tak kita kira? Balik malam ni kira depan cermin. Kita pun tak pernah kira. Saya pun tak tahu gigi saya berapa. Maknanya itulah menunjukkan jahilnya kita. Jadi bila tahu jahil, jangan rasa hebat. Nak jadi hebat tak apa, tapi jangan rasa hebat. Jadilah hebat. Nak jadi orang yang pandai, jadi orang yang cerdik, jadi orang yang alim, tapi jangan merasa alim. Jangan rasa hebat. Jadi saja tak apa. Kau apa dah ni? 848. Awal lagi. Tengok muka macam kau 10 dah. Ada? Sikit lagi. Nama Tuhan yang lebih masyhur di antara segala nama-namanya ialah Allah. Dalam banyak-banyak nama Allah, nama Allah banyak, ada 99. Dalam banyak, tapi 99 tu pun satu qaul, satu pendapat. Ada pendapat lain lebih daripada 99 pun ada. Tu ada nanti kalau kita mengaji lebih dalam lah. Contohnya ada ulama mengatakan Ya Hanan, Ya Manan pun nama Allah juga. Tapi Ya Hanan, Manan ni tak ada dalam Asmaul Husna yang 99 tu. Jadi ada banyak riwayat. Tapi yang paling masyhur 99 tu lah. Dan yang paling banyak-banyak nama Allah yang paling disebut-sebut iaitu Alif Lam Lam Ha, Allah. Dan nama Allah ini juga bukan tak ada maknanya, tapi kita tak tahu maknanya. Nama lain kita boleh terjemah Ar-Rahman, terjemah pemurah, Ar-Rahim, terjemah penyayang, Al-Qudus, terjemah mulia, Al-Muntakim, terjemah pendendam, Al-Mutakabbiru, terjemah yang maha megah. Begitu boleh terjemah semua nama-nama yang lain. Adapun nama Allah tak diterjemah. Sebab hanya Allah sahaja yang tahu akan maknanya. Jangan kita pandai-pandai pula reka. Ada kecil-kecil, zaman kecil-kecil dulu, dia kata cuba tengok nama Allah, kan bentuk dia macam unta. Pula kait dengan unta, apa kena-mengena? Tak ada kena-mengena. Jangan buat keliru begitu. Nama Allah hanya Allah sahaja yang tahu. Kenapa namanya Alif Lam Lam Ha? Kenapa begitu? Hanya Allah sahaja yang tahu. Nak tahu, tunggu kiamat. Tahu Allah akan cerita. Jadi nama Allah, dan nama Allah ini disebut lafzul jalalah. Lafzu tu maknanya lafaz. Apa makna lafaz? Lafaz ni bila kita sebut ada bunyi, tu lafaz. Kita cakap ni lafaz lah. Lafaznya itu al-jalalah. Al-jalalah ambil daripada kataan asalnya jalal. Jalal ni maksudnya hebat, agung, besar, power. Gitulah nak terjemah, nak bagi faham. Jadi maksud lafzul jalalah, lafaz yang paling agung, lafaz yang paling hebat. Tidak ada lafaz yang paling agung, yang paling hebat melainkan Alif Lam Lam Ha, Allah. Nama yang paling dalam banyak-banyak nama-nama yang paling hebat adalah Asmaul Husna. Dalam banyak-banyak Asmaul Husna, nama yang paling agung Allah. Macam tu. Lafzul jalalah iaitu Allah, Alif Lam Lam Ha. Dan hebatnya nama Allah, eja lain, bunyi lain. Sepatutnya kalau Alif Lam Lam Ha, Lam sabdu masuk ke Lam, lepas tu mati ke Ha, patut bunyi apa? Kalau kita mengaji ikut kaedah biasalah, Alif masuk ke Lam, Al, masuk ke Lam sabdu, Allah, masuk ke Ha mati, Allah lah. Patutnya bunyi gitu tak? Allah. Tapi kita tak sebut Allah, kita sebut Allah.
Nampak? Jangan ikut orang belah ni. Nah, dia Allah. Tapi Allah ada. Ada belah Allah. Dengan disebut isti'la. Kalau ngaji tajwid, isti'la. Isti'la artinya dia bacaan tebal. Disebut dengan mengembungkan mulut-mulut ni. Allah gitu. Ada? Sebut Allah gitu. Dan dipanjangkan sedikit. Allah. Jadi takbir ke azan ke sebut betul-betul lah. Kan? Satu lagi, kadang-kadang kita dengar tu pelik. Telinga ni sensitif. Tapi bukan sinilah, tempat lain. Kita cerita umum je lah. Dia sebut kadang-kadang tu disebut Allahu Akbar. Boleh jadi akbar gitu lah. Nah, alif baris atas a masuk ke kah mati bunyi apa? Ak. Jadi ak tu kenapa? Ada bahasa nak. Allahu Akbar. Wakbar. Nak jana wek muntah wek gitu. Nampak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul-betul lah. Kalau dia nak Arab sikit, Arab tu tak macam tu. Mu Arab mana gitu. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Itu satu lagi dia jadi Allahu Akbar. Ada ditambah waw kat situ. Dalam kitab Hidayatul Sibyan ada ulama tegur. Allahu Akbar. Jadi bukan Akbar, Allahu Akbar. Biar sedap macam mana pun. Azan ni dia bukan mesti sedap. Sedap nombor 2. Nombor 1 betul. Mesti betul. Kalau sedap tapi tak betul, tak jadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kalau orang belakang tu, sedap. Sedap apa sedap? Salah. Akbar. Mana nak gimana Akbar? Allahu Akbar. Biar tak sedap pun. Azan dia mendatang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kawan tanya, muazan ke cakap? Kata azan lah dia kata. Tak macam cakap, tak ada lenggok pun. Tak apa, janji betul. Cuma pelik lah. Janji betul. Yang pentingnya betul. Nombor 2 baru nak sedap. Sedap tapi sedap tak betul buat apa? Lafaz yang maha besar, Al-Jalalah. Maka yang lain daripada ini diketahui daripada Quran dan hadis. Selain daripada alif lam lam ha Allah, nama-nama yang lain itu diambil daripada Quran dan juga hadis. Semuanya itu masyhur di sisi orang Islam. Maksud masyhur ni sudah jadi kebiasaan pada orang Islam. Sebahagian daripadanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, ditunjuk contoh. Jadi itulah sebahagian daripada nama-nama Allah di dalam Quran dan hadis yang tercatat dalam Quran hadis itulah. Maka inilah menjadi pegangan kepada kita. Jadi malam ni kita ngaji nama dulu. Kenal nama dulu. Itu kita berhenti sini. Kita akan sambung sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf terbahagi kepada 2 bahagi. Jadi dia masuk sifat pula. Sifat yang kita mukallaf ni kena tahu. Jadi ada 2 kategori sifatnya. Kemudian boleh lagi ni. Ada tikus. Kemudian kita masuk kitab Minhajul Abidin. Sekejap. Boleh? Allah. Ngaji boleh lah. Tiga ni mana nak murid orang kat mana ni? Surat 4. Ana punya muka surat mudah hilang. Demikianlah. Pinjam hitam je lah. Kita sambung kitab Jawi muka surat 4. Kalau kitab Rumi ni
Dia dekat ada. Mana balik? Qala al-muallif ada muka kitab Rumi muka surat 3. Tengah-tengah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, demikianlah adanya tak dapat tiada kerana bahawasanya ia jalan syurga. Maka jadilah demikian itu membenarkan bagi barang yang disebut pada hadis Nabi SAW, ala wa innal jannata huffat bil makarih, ala wa innan nara huffat bi syahawat. Ketahui olehmu dan bahawasanya syurga itu dikeliling dengan kebencian, dan ketahui olehmu dan bahawasanya neraka itu dikelilingi dengan keinginan. Dan lagi sabda Nabi SAW, ala wa innal jannata haznun bi rabwatin, ala wa innan nara sahlun bi syahwatin. Ketahui olehmu dan bahawasanya syurga itu duka cita dengan berpanjang-panjangan, dan ketahui olehmu dan bahawasanya neraka mudah dengan keinginan. Kemudian serta demikian itu sekaliannya, maka maksudnya hamba itu amat daif. Baik, kita gini dulu. Jadi tasawuf, tadi kita mengaji ilmu tauhid, kitab Risalatul Tauhid. Yang ni kita mengaji kitab Minhajul Abidin, iaitu tasawuf, ilmu tasawuf. Jadi kata Syekh, demikianlah adanya tak dapat tiada kerana bahawasanya ia jalan syurga. Nak ke tak nak, jalan nak menuju ke syurga ni jalannya jalan susah, jalan payah. Sebab kalau ikut perenggan atas dia, Tok Syekh kita sebut jalan ni, jalan dia kata ialah jalan yang sangat dalam. Jalan agama ni jalan yang susah dan sabil yang sangat payah. Kalau betul kita tegakkan Islam, jalan dia susah sebenarnya. Kalau nampak senang gitu, takut ada tak kena tu. Tapi kalau betul-betul tegakkan Islam, payah jalan dia. Nah, dalil tengok jalan juang para alim ulama. Ulama okey lagi, tengok para nabi. Dalam 25 orang rasul, hanya 5 orang saja diangkat jadi rasul ulul azmi, betul? Apa makna rasul ulul azmi? Rasul yang paling agung, yang paling hebat, yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Kenapa 5 ni je yang dapat pangkat rasul ulul azmi? Sebab ujian yang mereka tanggung sangat berat. Yang mereka tanggung sangat berat, kan? Nabi Ibrahimnya, Nabi Nuhnya, Nabi Nuh, orang sampai orang kata gila, buat kapal atas bukit lah apa semua. Lepas tu Allah uji pula anak tak ikut. Anak tak ikut. Masa banjir besar datang, anak ni terkapal-kapal dekat laut tu, kat air tu, lemas. Nabi Nuh tengok. Nabi Nuh kata, ya Allah, anak aku ya Allah. Nabi ni dia ada al-aradul basyariyah, dia ada sifat kemanusiaan. Dia manusia juga, bukan malaikat. Jadi bila tengok anak lemas, mana manusia yang tak rasa sedih? Anak sendiri pula. Begitu juga Nabi, bila tengok anak dia lemah gitu, Nabi mengadulah kepada Allah, ya Allah, anak aku ya Allah lemah gitu. Allah tanya balik kepada Nabi Nuh, mana yang kamu nak, aku atau anakmu? Maka kata Nabi, Allah lah. Jadi kalau Allah nak kamu korbankan, itu bukan anakmu, kerana ingkar kepada Tuhan. Jadi ujian berat. Kita dengar cerita, dengar gitu je. Kalau kena ke kita, Allah bagi pilihan, anak ke Allah. Berat juga ujian. Anak kesayangan apa semua kita timang dari kecil, tapi nak diuji dengan soal agama, berat. Lepas tu Nabi Musanya, Nabi Isa. Yang paling berat sekali Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ni bulan Rejab, ada satu peristiwa besar berlaku, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Sebelum berlaku Isra' wal Mi'raj disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan? Tahun itulah serentak kematian yang disayangi oleh Rasulullah, iaitu meninggalnya isteri Nabi. Mula-mula meninggal Abu Talib, pakcik Nabi dulu. Selang berapa hari, setengah riwayat kata 2-3 hari lepas tu, isteri pula Allah ambil. Isteri kesayangan pula tu Siti Khadijah, Allah ambil. Jadi dalam pakcik yang bela Nabi. Dulu orang kafir Quraisy tak berani nak buat apa-apa sebab Abu Talib bela. Jadi inilah pelindung apa semua, yang dia nak menumpang kasih. Sebab apa nak numpang kasih? Ayah tak ada, dalam perut dah ayah tak ada dah. Lahir-lahir baru umur kat 2-3 tahun, mak pula tak ada. Jadi kurang kasih sayang. Sinilah dia nak ambil kasih sayang, tiba-tiba Allah ambil juga yang disayanginya. Lepas tu isteri pula tempat dia, orang cakap apa,
meluahkan perasaan, apa-apa masalah. Masa Nabi mula-mula dapat wahyu di Gua Hira, siapa yang teman Nabi? Isteri Siti Khadijah. Nabi balik minta zammiluni selimuti aku, tolong selimut Siti Khadijah. Hati Siti Khadijah yang bawa pergi jumpa Warakah bin Naufal, nak tanya apa benda yang dia dapat ni, nak jumpa siapa ni. Jadi maknanya tempat dia nak bersandar, tiba-tiba tak ada. Macam ibarat kita menyandar ke tiang ke apa, tiba-tiba tiang tu tak ada, jatuh. Jadi sedih Nabi. Dalam keadaan sedih tu, Nabi tetap teruskan menegakkan agama dengan ajak seorang khadam Nabi, 2 orang, Nabi dengan khadamnya pergi ke bumi Taif untuk menyebarkan dakwah Islam. Sebab waktu tu tekanan orang kafir Quraisy kepada Nabi sangat kuat. Sebab memandangkan Abu Talib dah tak ada, lagilah mereka torture Nabi, torture sahabat-sahabat Nabi. Jadi nak minta bantuan lah. Pergilah ke kota Taif dengan harapan di Taif itu ramainya mak menakan sebelah mak Nabi. Jadi ada saudara mara lah yang duduk di situ sebelah tapi saudara mara jauh, sebelah bahagian mak Nabi. Jadi dengan harapan rasanya keluarga boleh kot tolong kan, banding orang lain. Gigi tak dilayan. 10 hari Nabi ceramah kat situ, seorang pun tak pedulikan Nabi, seorang pun tak dengar apa Nabi cakap. Sebab tu kita tak kisah kalau kita kuliah, orang tak dengar. Sebab Nabi ceramah 10 hari, orang tak dengar, Nabi tetap berceramah, Nabi tetap menyampaikan dakwah. Kita baru 10 minit orang tak dengar, marah dah. Nabi 10 hari. Tabahnya Nabi, sungguhnya Nabi untuk menyampaikan risalah. Lepas tu pula dihalau, dibaling. Kalau siapa pergi umrah, sekarang tak boleh lagi lah, Arab Saudi sekat. Nanti kalau dah boleh, siapa yang dapat pergi umrah, tanya pihak travel, boleh tak bawa pergi Taif. Kalau sampai di Taif, cari masjid namanya Masjid Qok. Masjid dia bukan macam kita ni masjid besar ada kubah tak. Bentuk macam rumah petak je. Dah nak roboh dah. Rasanya tak lama mungkin Arab Saudi robohkan ke apa. Bumbung pun bocor dah, tak ada orang semayang dah situ. Nama dia Masjid Qok. Kenapa dipanggil Qok? Qok tu makna siku. Kerana di situlah Nabi jatuh, depa baling Nabi dengan batu, Nabi jatuh, Nabi tahan dengan sikunya yang mulia. Tabah perjuangan Nabi dalam nak menegakkan Islam. Kemudian Nabi patah balik sampai kat Qarnul Manazil. Kat situlah malaikat datang tanya ke Nabi, nak tak aku angkat 2 buah bukit ni, aku hempuk atas mereka? Nabi kata tak nak, tak payah. Aku harapkan daripada zudat mereka akan memilih Islam. Nampak? Jadi tahun tu tahun yang sedih. Dalam duk sedih tu, Allah memberi hadiah yang sangat istimewa kepada baginda Nabi SAW, iaitu satu tiket khas jemputan Allah pergi kepada Isra' wal Mi'raj. Sebab tu kita kaya mana pun tak payah act lah. Sehebat-hebat kita, sekaya-kaya kita, kita tak akan boleh pergi Isra' wal Mi'raj. Betul tak? Tapi Nabi gitu je, hidup Nabi, rumah Nabi bersama mana. Tapi pangkat kenabiannya Allah jemput sampai kepada Isra' wal Mi'raj, naik ke langit. Kita boleh pergi kaunter kapal terbang, tanya, saya nak beli tiket Isra' wal Mi'raj 4 hari 3 malam. Pegawai tu tengok atas bawah. Kali pegawai tu tanya, banyak mana minum air ketum? Kata. Nampak macam mabuk aje. Ada mana boleh? Nabi. Sebab tu semulia-mulia, sehebat-hebat manusia, baginda Nabi SAW. Dan peristiwa Isra' wal Mi'raj tidak pernah berlaku kepada orang-orang sebelumnya. Nabi-Nabi sebelumnya tak pernah berlaku. Nabi kita, Nabi Muhammad sahaja. Maka beruntung. Sebab tu Habib Syekh qasidah Ya Hanana tu disebut Ya Hanana. Kenapa disebut Ya Hanana? Wahai beruntungnya kami. Ya tu wahai, Hana tu untung, Na tu kami. Wahai beruntungnya kami. Sebab apa beruntung? Untung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad adalah Nabi manusia yang paling disayangi oleh Allah. Maka kita jadi umatnya, otomatik jadi umat yang paling disayangi Allah. Sayang tak sayang macam mana? Bagi 50 waktu semayang, kurang sampai 5. Yang dalam cerita Isra' Mi'raj kurang sampai 5. Walaupun dah kurang jadi 5, Allah tetap kata 5 waktu semayang yang kamu semayang ni bersamaan pahalanya macam 50 waktu semayang. Aku tak kurangkan sedikit pun. Nampak? Kita baca Quran di luar semayang, 1 huruf diganda 10. Dalam semayang 1 huruf diganda 100.
Nak, mana Allah banyak sungguh pahala. Nak. Tapi walaupun begitu jalannya payah. Nak, macam jalan para nabi, para rasul, payah, ujiannya berat. Jadi gitu juga jalan Islam adalah jalan payah. Nak tegakkan Islam bukan senang. Nak tengok jemaah Islam berapa lama berjuang, bertahun-tahun. Nah, akhirnya terjadi kerajaan yang hari ini, kerajaan campuran hari ini. Maka parti PAH ada termasuk sikit bahagian dalam kerajaan. Nah, pagi Jumaat hari tu, Tok Guru Haji Hadi balik ke Terengganu, dia jadi imam solat jemaah di masjid dia, Masjid Rusila. Nak jemaah cerita, katanya habis mayang tu, wirid zikir yang dibaca oleh Tok Guru Haji Hadi dalam keadaan sebab menitis air mata dia, kerana menampak perjuangan Islam yang amat payah ni. Nak sampai ke tahap nak boleh memerintah, nak sampai ke tahap boleh masuk dalam parlimen nak menyatakan tentang Islam. Oh, payah. Nah, sebab jalannya jalan yang sangat sukar, kena macam-macam mehnah, ujian, kena tomahan, kena fitnah, kena kutuk, kena macam-macam. Allahu Akbar. Nah. Jadi tak boleh nak jalan senang dalam agama. Demikianlah adanya, dia kata. Tak dapat tidak, susah tak susah, ini jalan, katanya bahawasanya ia jalan syurga. Jadi sonok ke tak sonok, susah ke tak susah, kita kena hadap, sebab jalan ni jalan menuju ke syurga. Jadi maknanya syurga barang mahal. Kita banyak berjuta-juta duit dalam bank pun tak boleh beli syurga dengan duit. Nak beli syurga dengan pengorbanan terhadap agama. Lagi tinggi pengorbanan kita, lagi dekat menghampirinya kita dengan syurga. Ini kalau sampai tak sanggup korban. Sebab tu para sahabat bukan setakat korban harta dah, korban nyawa terus. Sehingga kan mereka mengatakan bahawa kalau Islam memerlukan batang leherku, nescaya aku serahkan batang leher ini untuk Islam. Kalau Islam memerlukan jari jemariku, tanganku, akan kuserah tangan ni, biar putus pun tak ada masalah, kerana agama. Sebab apa? Pengorbanan. Sebab nak beli syurga Allah bukan dengan duit ringgit, tapi dengan pengorbanan. Itu sanggup. Dengan nyawa sekali. Maka jadilah demikian itu membenarkan bagi barang yang disebut pada hadis Nabi SAW. Kemudian Nabi, dalam satu hadis Nabi bersabda, ala ketahui olehmu, wa innal jannah, dan bahawasanya atau sesungguhnya jannah iaitu syurga, huffat tu maksudnya dikeliling, bil makarih, dengan kebencian. Maksud makarih ni benda yang kita tak berapa suka. Katanya Nabi, syurga ini dikelilingi dengan barang yang hawa nafsu kita tak suka. Contoh mana? Kuliah. Betul tak? Kuliah kan bukan kita suka sangat. Tapi tuan-tuan sukalah. Tapi zaman muda dulu macam mana? Lagi lah. Zaman tengah sonok galak lagi, nak nyanyi melalak, nak main-main apa semua. Masa tu takkan nak pergi masjid, buat benda masjid. Tu ni kata bil makareh, benda yang nafsu tak suka. Semayang. Tengok ni semayang Ramadan lagi tarawih ni. Tu imam baca panjang ni. Kejut kau. Kejut. Tu dia. Sebenarnya. Dah sampai sana punya dia. Kita habiskan sikit lagi. Lepas ni kita bangun dah. Tak senang duduk dah ni. Baik. Jadi syurga ni kelilingi dengan barang yang nafsu tak suka. Benda ibadat, benda akhirat, nafsu tak suka. Semayang, nak kena tu imam baca surah panjang, makmum belakang ngomel lah belakang. Bodoh ke apa ni kata. Baca panjang-panjang nyusahkan orang. Tak fikir ni orang tua-tua kat belakang ni banyak ni. Betul dah lah nak. Tapi semayang tarawih kena ingat, semayang tarawih kan semayang sunat.
Jadi kalau tak boleh diri, duduk, tak ada masalah. Nah, bukan macam semayang fardu. Dari awal, dari takbir duduk dah, tak ada masalah. Nah, datang tu pun dalam keadaan duduk dah. Nampak ngesok. Nak duduk, Allahu Akbar. Sah semayang sunat? Sah. Semayang tak boleh fardu. Semayang sunat boleh. Apa masalahnya? Masa ni lah kita tengok goyang-goyangnya benda. Nah, masa ni lah kita nak ambil fadilat. Nak biar pahala berganda-ganda kan. Tu. Tapi kadang-kadang gitulah nafsu dia kacau. Wa ala wa innan nara hufat bi syahwat, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya nara yakni neraka hufat dikelilingi dengan syahwat. Adapun neraka tu keliling dia barang syahwat. Apa maksud syahwat? Nafsu syahwat, yakni keinginan yang melampau. Nafsu tak salah, yang salah nafsu syahwat. Nafsu semua kita kena ada nafsu. Mana boleh tak ada nafsu? Tak ada nafsu tak menikah kita, betul tak? Tak ada nafsu tak makan kita pegang pinggannya. Nak ambil apa? Tahu tak ada nafsu nak makan apa. Mana boleh tak ada nafsu. Nah, yang nafsu ni keinginan kita nak makan nasi lemak ke, nak makan roti canai. Tu nafsu tu. Nak menikah perempuan macam mana, nak pilih lelaki macam mana, tu nafsu tu. Tapi yang teruknya iaitu syahwat. Syahwat apa? Melebih-lebih. Nak isteri dah ada dah kat rumah, tapi kita tengok janda lain pula. Tu nafsu syahwat. Nah, makan nak banyak. Yang nak pinggan tak habis lagi. Sibuk dah simpan 2 ketul masuk dalam poket ayam. Tu melampau. Melebih-lebih. Sikit-sikit tak apalah. Kaya tak ada masalah dah, tapi melampau-lampau. Kereta lambat-lambat. Mahal-mahal kereta tu bukan nak pakai semua. Kereta kita nak pakai ni ala kadar. Kita nak gimana? Katalah kita bisnes. Jadi kita ada kereta kecil, kancil. Jadi nak bisnes takkan pakai kancil. Nak bawa barang susah, beli Hilux sebiji contoh. Tu tak apa. Ni dah ada Hilux, batu tambah pula lagi. Yang ni dah tak cukup-cukup. Kenapa jadi gitu? Itu jadi namanya syahwat. Melebih-lebih. Jadi yang ni lah Nabi kata, dan neraka itu dikelilingi dengan barang syahwat, yakni barang yang nafsu gemar. Hati-hati kan. Maksudnya Nabi dalam hadis ni, kalau kita nak jadi ahli syurga, kita kena bentak lawan nafsu kita. Benda yang nafsu tak suka, kita kena paksa bagi suka. Nafsu tak suka ngaji, kita paksa gak bagi nak ngaji. Nafsu tak suka semayang, kita paksa gak nak semayang. Dalam tak suka buat juga. Nafsu tak suka derma banyak-banyak, kita paksakan juga tangan kita keluarkan juga duit yang banyak. Kita lawan nafsu tu. Baru nafsu tu akan tertunduk. Nafsu ni macam budak-budak. Dia akan merengek-rengek macam budak-budak lah. Sampai suatu kedai-kedai, biasa ni dia akan letak mainan budak kat depan sekali. Sebab dia tahu budak nafsu kuat. Itu yang akan jadi tarikan. Kan kita pimpin tangan anak kan. Bila dia nampak bola warna-warni, ayah dia tarik tangan masuk dalam. Dia tak letak belacan kat depan. Budak tak dah tarik. Jadi dia letak benda yang menarikkan budak. Jadi bila tarik, sangkut kedai dia. Tu macam tu sifat nafsu ni. Dia akan seret kita. Dia kata apa, waktu semayang awal lagi, lewat boleh sikit. Nampak? Jadi kita jadi lewat-lewat semayang. Zuhur kompak semayang. Nak setan pun cocok alang-alang, tak payah ambil uduk 2 kali kata. Nampak? Ada kerja nafsu tu. Dia seret-seret kita. Dia tarik-tarik macam budak-budak. Lepas tu kalau kita tak bagi, dia menangis. Tengok budak-budak. Tak boleh kan, ada dah mainan dah. Ayah beli dah kan, itu senapang. Ni senapang lain, ni Ultraman punya, dia kata. Menangis, hentak-hentak kaki menangis. Nafsu dia tu. Kalau kita nak lawan dia pujuk gak. Hati tu asyik teringat ke situ. Nafsu suka tengok raja lawak. Tengah semayang teringat lagi raja lawak. Lepas tu gelak seorang-seorang. Anak nak kerja nafsu tu, dia nak hati kita biar ke arah benda lara. Nafsu. Dia akan tarik. Kita kena lawan sungguh-sungguh. Jadi budak-budak kalau kita janganlah kita cakap lembik-lembiknya tu lut lah. Tak lut. Tak yalah, kan ayah dah beli dah hari tu senapang. Nak juga. Tak jadi. Habis nak buat macam mana? Hentak dia kuat-kuat. Bukan hentak kepala dia. Ayah kata tak boleh lah. Faham tak? Kan dah beli dah itu. Degil sangat. Dah.
Muka dia akan jadi begitu. Baru dia diam. Begitu kat nafsu. Nak, kita kena hentak dia begitu. Tapi tak payah jerit lah. Aku kata semayang lah. Kawan dia tanya, awak hang? Tak, aku cakap dengan nafsu aku. Pula dah. Marah seorang-seorang. Kenapa macam orang gila? Tak, maksudnya kita lah lawankan juga. Malam-malam pun buat juga. Tu nak lagi lawan nafsu. Maka kalau kita boleh lawan nafsu, insya-Allah wa innal jannah. Nak kata Nabi, alamatnya insya-Allah syurga. Tapi kalau hati kita duk ikut apa nafsu nak gini ikut, nafsu nak gini ikut, nak takut akibatnya an-nara, yakni neraka. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannah haznun bi rabwatin, ala wa innan nara sahlun bi syahwatin. Ketahui olehmu dan bahawasanya syurga itu duka cita dengan berpanjang-panjangan, dan ketahui olehmu dan bahawasanya neraka mudah dengan keinginan. Adapun nak dapat syurga berduka cita berpanjang-panjangan, maknanya jalannya jalan yang sedih-sedih, jalan yang payah-payah, jalan yang berduka cita. Payah. Nak korban, contoh ibu-ibu duduk di pondok nak korban, nak tinggalkan kampung halaman, nak tinggalkan, kadang-kadang duduk sini teringat muka cucu, nak dengar pula kata anak balik bawa cucu ni, tapi ada kuliah ni, serba salah, kuliah cucu, tak apa, insya-Allah cucu. Dah kali balik juga. Nampak? Korban bukan benda senang. Payah pengorbanan. Jadi kalau nak betul-betul dia terpaksa harum, sedih. Macam adik-adik kak, mesti nak pilih jalan rumah, nak duduk dengan keluarga, kena pula anak manja, duduk bawah ketiak mak apa sebagainya. Tapi terpaksa korban, sedih, monyok. Lagi-lagi hari seminggu baru masuk tafiz. Lagi. Itu dipanggil amul hazni kat tu. Tahun kesedihan. Nampak dia menor, sedih, muka monyok, makan tak lalu, apa tak lalu. Biasalah. Tapi nak pilih jalan agama kan, kena sedih. Jalan pengorbanan, berduka cita, nak pilih syurga. Syurga bukan jalan sonok-sonok, bukan jalan ketawa-ketawa, jalan nak senang-senang. Jalannya jalan sedih, jalan payah, jalan berduka cita, kena hadap. Tok Guru Haji Hadi setiap kali dalam ceramahnya, bila disebut nama-nama sahabatnya, terdiam dia sekejap, buka spek mata, lak air mata. Sebab dia teringat kawan-kawan dia semua dah tak ada. Tok Guru Ni Aziz, Ustaz Fazil Noh, otai-otai lama semua yang sebaya dengan dia, yang duduk dalam perjuangan bersama dengan dia dulu, semua tak ada dah. Yang ni ada sekarang ni geng-geng muda. Yang ni teringat perjuangan bersusah payah. Ada orang hantar gambar kat saya dulu, Ustaz Fazil Noh ceramah. Ni zaman dulu, zaman susah. Ceramah ni wire ni sambung dengan bateri kereta. Zaman tu PA apa tak ada, pakai bateri kereta ceramah. Payah zaman tu, zaman susah nak tegakkan Islam. Jalan bersedih-sedih, kena tangkap, ada yang ditahan ISA, Tok Guru Siddiq Noh, kena tahan ISA dan sebagainya, bersusah payah. Tapi jalannya jalan syurga. Adapun jalan neraka itu jalan yang mudah dengan keinginan, jalan yang senang. Senang je nak masuk neraka, bukan payah. Tinggal solat, kan senang. Tak payah bangun sembahyang subuh tu, tidur je. Masuk neraka dah. Mudah je nak masuk neraka. Tapi nak masuk syurga, kena bangun pagi tu. Nak bangun tu pula menong pula atas tilam. Muka. Nampak? Lepas tu yang jalan. Jalan dah macam lagu Didi and Friend mengantuk. Yang uyung hayang dah jalan. Masuk bilik air, dia buka Billy tengok dia tengok Billy. Billy kata, cepatlah ambil uduk. Payahnya nak usaha ke sembahyang. Nak lawan nafsu, ngantuk apa semua tu. Bukan benda senang. Kalau nak senang, jadi ahli neraka, tidur je lah, tak payah bangun. Steady je. Tapi kena bakar lah. Sebab tu guru kami, dia ajar kata, berani buat, berani tanggung. Maknanya kalau nak senang, mu nak relax atas dunia, boleh. Tapi tanggunglah neraka. Itu Tok Guru, pada Tok Guru Siddiq Noh, namanya Tuan Guru Haji Wan Ibrahim. Dia punya ayat tak pernah negatif. Apa pun orang tanya, semua boleh. Tok Guru, kalau buat macam ni boleh tak? Buat macam ni boleh tak? Semua dia jawab boleh. Ada sekali tu orang tanya, Tok Guru, saya malas semayang, kalau saya tak nak semayang boleh? Boleh pula tak boleh. Orang tu kata, ni Tok Guru paling bagus. Selama ni Tok Guru lain semua kata tak boleh, tapi Tok Guru ni kata boleh. Bagus Tok Guru. Dia kata memang boleh, tapi standby masuk neraka lah. Dah pun susah. Nampak? Itu je. Kita nak buat apa, buatlah. Tapi jalannya syurga ke neraka.
Nak buat maksiat, buatlah lantak kamu nak buat, tapi tanggunglah dirimu kena bakar dalam api, kan? Dia begitu. Jadi inilah. Jadi kalau betul kita nak syurga, terpaksa berkorban harta, nyawa dan sebagainya. Nak sebab macam-macam malam ni kita korban, walaupun kita takut dengan tikus, tetap kita duduk dalam kuliah. Korban lah tu. Moga-moga Allah beri pahala yang banyak kepada kita, insya-Allah, amin. Jadi kita berhenti zakat tu. Jadi macam biasa, kuliah kita ada jualan sedikit untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampa Berwas Perak tu. Saya pun duduk kerah je diam kat atas ni. Nak bangun ni lagi pun takut juga ni, kan? Tak apalah. Jadi pakat-pakatlah membeli sambil menerima. Ada telur masin. Kita ada bawa telur masin. Telur masin. Dan telur masin kami ni istimewa. Sebab apa istimewa? Sebab itik yang bertelur tu bukan calang-calang itik. Tapi itik ngaji pondok ni itik. Nampak? Bukan leke-leke ni itik. Itik sifat 20 ni itik ni. Jadi moga-moga lah. Kalau tak berapa faham apa kita mengaji, cuba pergi beli makan. Mana tahu faham, insya-Allah, ya. Jadi sekadar tu dulu pada malam ni. Dan kita disediakan borang tahlil. Siapa yang nak, kami ni bulan Rejab, Syakban, Ramadan ni budak-budak pondok dia orang puasa. Jadi sebelum nak buka puasa, mereka baca tahlil dulu. Jadi kita buka borang tahlil ni. Kalau ada siapa-siapa yang arwah, macam tahun lepas jugalah, dulu saya pernah bagi tahu. Siapa yang nak letak nama arwah untuk ditahlilkan, boleh bubuh nama. Sebelah tu dia tulis sumbangan. Sumbangan ni terpulang, kita tak letakkan syarat. Nanti ada gak yang tanya, ustaz, satu nama berapa ringgit? Tak ada berapa ringgit. Nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah. Tak kisah bubuh nama banyak mana, sampai 10 nama. Bagian sumbangan kosong, tak bagi 1 sen pun tak apa, tak ada masalah, kita terima. Cuma kedekut pahit. Itu saja. Tapi kita terima, kita baca gak nama dia, jangan risau. Tak ada masalah. Jadi ini kita buat. Dan sumbangan yang tuan-tuan beri itu saya gunakan untuk beli barang juadah berbuka bagi pelajar pondok yang berpuasa. Itu saja. Kita puasa, ataupun kalau kita tak puasa pun, kita belanja orang berpuasa makan, kita dapat pahala macam berpuasa juga. Kena pula orang yang kita belanja tu, iaitu orang yang mengaji Quran, hafal hadis, ngaji pondok, ngapal kitab dan sebagainya. Moga-moga sok mereka jadi ulama, kita dapat pahalanya amal jariah kita dalam kubur sok. Jadi cukup sekadar itulah. Pada malam ni saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak apapun yang kita sampaikan, untuk memahamkan masyarakat kita pada ajaran Islam yang sebenar, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas solihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allah.